Ya, Kelakerai. Ya, terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin menyentuh program 7 bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ini, iaitu Pembadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRID), yang mempunyai objektif yang sungguh baik, iaitu meningkatkan profil pengeksport Malaysia di pasaran luar negara, menyebarkan maklumat pasaran tepat pada masanya untuk membantu syarikat Malaysia berdaya saing di pasaran luar negara, menemukan syarikat Malaysia kepada pengeksport luar negara yang mencari pembekal barangan Malaysia dan mengendalikan aktiviti mempromosi ekspor barangan Malaysia di pasaran antarabangsa. Selain daripada itu, saya yakin kementerian ini juga melakukan peranan yang penting untuk menarik pelabur-pelabur asing masuk ke Malaysia melalui rombongan-rombongan perdagangan yang dibuat banyak kali dengan menampilkan rombongan-rombongan yang berprofil tinggi bagi memastikan Malaysia diterima sebagai pusat pelaburan yang hebat. Dan kemudian lanjutan daripada itu, di bawah kepala 07000, MATRID diberikan atau diperuntukkan 142.6 juta untuk aktiviti mereka. Ini satu jumlah yang besar. Saya ingin merujuk kepada suatu jawapan yang diberikan oleh Jabatan Perdana Menteri atas soalan saya di Dewan ini pada minggu yang lepas, mengenai keperluan negara ataupun kerajaan mengambil satu syarikat public relation FBC, ya, untuk membantu menaikkan imej Malaysia di mata dunia. Perdana Menteri menjawab ianya perlu bagi antaranya menarik pelabur-pelabur asing, ya, dan apabila saya mengemukakan pertanyaan, apakah peranan yang dibuat oleh misi-misi perdagangan kita, oleh wakil-wakil perdagangan kita di pejabat-pejabat MATRID misalnya di luar negara, bersama juga dengan wakil-wakil kedutaan kita di luar negara yang diamanahkan untuk membawa suatu imej dan memberikan keyakinan kepada pelabur asing kepada Malaysia. Maka jawab Menteri, dan ini kita harus ambil, MITI harus ambil perhatian, ya. Saya mahu mempercayai bahawa jawapan Menteri itu tidak betul, ya. Tetapi kalau betul, maka tempelaknya jatuh ke atas MITI, kerana dikatakan kaki tangan yang berada di pejabat-pejabat dagangan kita di luar negara tidak mempunyai kemampuan, ya, untuk melaksanakan tanggungjawab membawa pelabur ini. Kerana puncanya katanya mereka ini dihantar untuk bertugas dalam tempoh yang pendek, 3 hingga 4 tahun. Maka tempoh tersebut tidak membolehkan mereka agaknya, ya, mendapat kepakaran dan keterampilan bagi melaksanakan tanggungjawab untuk memperkenalkan Malaysia dan peluang-peluang perniagaan yang ada di Malaysia supaya pelabur asing dapat masuk ke Malaysia. Jadi apa pandangan Menteri MITI dalam hal ini, kerana ianya memberikan satu gambaran bahawa kehadiran wakil-wakil dagang kita di luar negara tidak efektif, tidak berkesan, ya, malah memerlukan pengambilan pihak-pihak lain termasuk public relation company bagi menaikkan imej, dan sebagai gambaran kejayaan public relation company ini dikatakan pelaburan kita meningkat atas usaha tersebut. Apakah ini benar? Apakah MITI mahu mencabar pandangan ini dan mengatakan bahawa ianya hasil kerja daripada kementerian sendiri dan bukannya daripada syarikat public relation tersebut? Jadi di sini kita lihat ikut mana pun ada sesuatu yang tidak kena, ya, dan saya harap kementerian memberikan perhatian, terutamanya kalau betul lah pandangan daripada Jabatan Perdana Menteri ini, perhatian harus diberikan kepada latihan dan juga pemilihan wakil-wakil dagang kita yang mempunyai keterampilan ataupun skill yang tinggi, ya, mempunyai keupayaan
bagi menarik pelabur-pelabur. Dan juga misi-misi dagang kita mestilah dilaksanakan dengan cukup meyakinkan dengan maklumat yang mencukupi, ya, dan tak perlu lagi lah ditambah dengan agenda public relation yang lain bagi meningkatkan imej negara kita dan sebagainya. Kalau misi dagang kita ini sudah cukup baik, menepati tanggungjawabnya, saya rasa kita boleh menyerahkan tanggungjawab yang berat ini kepada MITI. Seterusnya, Datuk Pengerusi, saya ingin menyebut tentang perkara dana pelaburan strategik 00-520P24 ini. Ya, kita ingin memohon penjelasan apakah pelaburan strategik yang dimaksudkan dengan peruntukan 100 juta ini, supaya kita dapat perincikan di mana keutamaan yang patut diberikan. Saya ingin menyentuh suatu projek yang sedang berkembang cukup hebat di Kelantan, khususnya di Kuala Krai, ya, kawasan saya, iaitu industri sarang burung walit ini. Ianya sudah menjadi suatu industri yang cukup berkembang dengan begitu ketara di Kuala Krai, dan dikatakan Kuala Krai merupakan kawasan yang kedua paling hebat selepas Setiawan di Perak, ya. Jadi ini memberi makna bahawa di sana ada suatu pasaran sarang burung yang besar yang perlu ditangani oleh kita di Malaysia, iaitu di negeri China, ya. Dan perkembangan industri itu di Kuala Krai melibatkan kawasan yang luas dan pembangunan yang agak terkini, agak tersusun, dengan kawasan 5-6 ekar dibangunkan dengan bangunan-bangunan yang tersusun, ya, yang sama ada disewa ataupun dijualkan kepada mana-mana pihak yang berminat. Artinya ianya berani dilakukan oleh para pelabur kerana jaminan industri ini cukup baik dengan harga sarang burung yang dikatakan begitu mahal. Malangnya mutakhir ini kita dimaklumkan harga sarang burung ini telah jatuh, dan kita mendengar ada kempen-kempen negatif, ya, yang memperkatakan bahawa produk sarang burung yang datang daripada Malaysia ini tidak ada nilai kesihatan ke atau apa-apa yang baik yang dicari oleh peminat-peminat sarang burung. Maka harganya yang dulu satu ketika 7 hingga 8 ribu ringgit bagi 1 kilogram sudah jatuh ke paras 4 ribu dan malah lebih rendah daripada itu. Ini akan menjejaskan satu industri yang telah memakan pelaburan yang agak besar bagi pemaju-pemajunya. Ini berpunca daripada, saya yakin, kerana tidak ada satu kawalan dalam memproduksi sarang burung ini. Kita dimaklumkan terlalu dibiarkan sampai penggunaan bahan-bahan kimia, bahan-bahan awet, bahan-bahan pewarna, pensuci dan sebagainya, menyebabkan kualiti sarang burung ini sudah tidak dapat memenuhi, ya, hasrat dan minat pengimport-pengimport dari negeri China. Jadi saya nak menyarankan, walaupun ini mungkin industri yang agak tidaklah strategik macam industri IT ke ataupun yang lain, tetapi ianya kalau dikembang dan dijaga dengan baik boleh menjadi suatu industri yang memberikan hasil yang lumayan kepada negara kita ini. Jadi mesti dilakukan satu usaha untuk memastikan kualitinya baik supaya tidak di-reject oleh negara pengimport, ya, seperti yang kita dimaklumkan di negeri China sudah mula timbul halangan pengimportan sarang burung ini kerana kualitinya yang sudah tidak dapat terjamin. Datuk Pengerusi, itu saya. Terima kasih.